قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita bertemu pada siaran kuliah subuh online pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan yang diadakan ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Doa berpanjangan bagi seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Myanmar, di Kashmir, di Xinjiang, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka semua. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan mereka mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama, bila kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka para malaikat akan berkata amin dan mendoakan perkara yang sama buat diri yang berdoa itu. Lagi banyak kita doakan kebaikan untuk orang lain, tuan-tuan dan puan, maka kebaikan juga yang akan datang kepada kita. Mewakili barisan AJK Surau, Surau An-Nur, Fasa 3 East Remban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke page Surau, dan sebarang sumbangan boleh disalurkan kepada infak dana Surau Bank Islam, iaitu 0501 2010 053038. Sumbangan boleh disalurkan untuk aktiviti-aktiviti pengimarahan surau, antaranya kuliah-kuliah agama, dan juga untuk pembiayaan fasiliti surau dengan penambahbaikan bangunan surau itu sendiri. Dan tidak lain dan tidak bukan, sumbangan tuan-tuan di waktu pagi akan mendapat catatan daripada para malaikat, dan bahkan mendapat doa daripada para malaikat, yang mana malaikat mendoakan, Allah ma'ati munfikan talafan, ya Allah berikan kepada orang yang bersedekah pagi itu ganjaran ataupun harta yang lebih baik daripada apa yang mereka berikan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil likulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan setiap sedekah yang kita jalankan, kita salurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa seumpama kita menanam sebiji benih, ia akan menumbuhkan sepohon pokok, yang pokok ini nanti akan menumbuhkan 7 tangkai, yang setiap tangkai itu menghasilkan 100 biji benih yang lain. Maksudnya 1 equivalent to 7 times 100, 7 kali 100. Maksudnya 700% return of investment apabila seseorang itu berinfak di jalan Allah Ta'ala. Terima kasih di atas kehadiran semua, kepada Siti Maisarah, kepada Siti Atikah Turkimin, kepada yang hadir Nur Hayati Mat Saad, dan semua yang hadir, didoakan kebaikan berpanjangan sepanjang hari ini, insya-Allah. Allahumma amin. Jangan lupa tekan button like dan share, dan kongsikan manfaat kebaikan pada pagi ini, kerana itu juga merupakan sedekah kita. Kerana sedekah itu ada banyak caranya. Kalau kita tak ada duit, jangan kita hadkan kaedah sedekah yang Nabi SAW telah pun beritahu kepada kita kaedah sedekah yang boleh kita lakukan. Selain daripada kita menyumbang kewangan, kita boleh bersedekah dengan kalimatun tayyibah. Kalimatun tayyibah itu adalah menyampaikan kata-kata yang baik. Kalimatun tayyibatun sadaqah. Menyampaikan kata-kata yang baik itu sedekah. Kita tekan button like dan share juga sebagai satu. Terima kasih pada Puan Siti Atikah Tukimin sudi share dan kepada sahabat-sahabat mereka. Baik, sahabat-sahabat beliau. Baik, insya-Allah. Dan selain pada itu, tabassum di wajhi akhika sadaqah, senyuman di wajah saudara kamu juga satu sedekah. Jadi buat senaman terapi pada pagi ini untuk senyum di wajah insan-insan yang tersayang. Kalau kita sebagai emak kepada anak-anak, kita senyum dan selfie dan letak dalam grup family itu,
Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Senyum. Kan. Sebab anak-anak ni dia dah biasa dah tengok Assalamualaikum daripada petikan-petikan poster-poster yang lain. Dia nak tengok wajah ibunya. Jadi mak tu kena selfie, senyum, Assalamualaikum anak-anak semua, anak menantu, apa khabar? Kita ambil gambar, kita buat sikit write up bawah tu, hantar ke anak-anak. Senyuman itu sedekah. Kalau nak hantar dekat kawan segan, jadi hantar ke anak-anak lah. Anak-anak rindu dengan senyuman mak ayah semua. Ya, baik. Ya, betul. Ya. Dan mengalihkan sesuatu yang menghalang jalan raya juga adalah satu sedekah. Jadi kalau kita nampak di tengah jalan ada sampah-sampah, kita alihkan, itu juga mendapat pahala sedekah. Menyuruh orang buat baik sedekah, mencegah orang buat maksiat juga satu sedekah. Kita tingkatkan kualiti sedekah, kita pelbagaikan kaedah sedekah. Baik, kita bicarakan dalam antara wasiat Imam Al-Ghazali, peringkat rintangan iaitu Musnad 121, bagaimana manusia bila mana mereka nak dekat dengan Allah Ta'ala, ada rintangan-rintangan dia yang perlu dia bermujahadah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan rintangan-rintangan kepada manusia untuk dekat dengan dia. Tanda Allah sayang, Allah datangkan ujian. Sejauh manakah orang itu boleh mengangkat atau mengatasi ujian itu, maka di situlah diangkat darjat keimanan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bicarakan dulu tentang makhluk-makhluk, antaranya makhluk-makhluk selain daripada manusia lah, yang boleh mengganggu-gugat cara kita nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Yang kedua, gangguan daripada siapa? Daripada manusia. Apatah lagi manusia ni, kalau dia mengganggu kita, dia tak nak bagi kita buat baik. Pertama, kata Imam Ghazali, kita suruh dia buat baik, dia tak nak. Yang kedua, dia halang kita pada buat baik. Yang ketiga, bukan sekadar halang, malah dia ajak kita buat maksiat. Ini gangguan-gangguan daripada manusia yang boleh menyebabkan kadang-kadang ibadah yang kita buat semakin hari semakin tawar, kerana hilangnya kemanisan akibat daripada pujuk rayu manusia yang menyuruh kita buat maksiat. Dan yang ketiga adalah syaitan. Ya, yang ketiga dipanggil syaitan. Bagaimana syaitan akan menyerang manusia pada Musnad 125. Syaitan akan menyuruh manusia untuk berbuat maksiat. Baik, syaitan ini terdiri daripada dua golongan. Syaitan daripada iblis, daripada jin, dan syaitan daripada manusia. Yang mewajibkan kita untuk perang syaitan dan mengalahkan syaitan ada dua. Syaitan adalah musuh yang sudah nyata menyesatkan. Tiada kebaikan atau kedamaian yang boleh diharapkan kerana mereka merasa puas hanya dengan membawa kita dengan kebinasaan dan kehancuran. Oleh itu tiada lagi alasan untuk kita tenteram. Sebaliknya haruslah kita sentiasa mengingati perkara ini dan menjauhkannya. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bawah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kamu wahai anak-anak Adam supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sesungguhnya ia musuh nyata terhadap kamu. Surah Yasin ayat ke-60. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri peringatan kepada kita, wahai anak-anak Adam, supaya jangan menjadikan syaitan sebagai sembahan. Sembahan ini untuk dituruti. Kerana ada di kalangan manusia yang menuruti kehendak syaitan ataupun menuruti arahan syaitan. Dan inilah yang menjadi penyebab kepada kemusnahan alam ini. Kerana syaitan hanya mampu membisik, namun manusialah yang menjadi pelakunya. Punya subhanallah, punya hebat syaitan ini, punya kuat syaitan ini, dia hanya mampu bisik je. punya lemah manusia ini, dengan bisikan syaitan pun kita tewas. Terima kasih kepada Best Hunters, kepada Zalila Mat Yusof hadir pada pagi ini. Nampak, saya ulang balik, betapa kuatnya syaitan dalam hidup manusia. Dia hanya boleh bisik je. Punyalah lemah kita ni, punyalah lemah syaitan tu, dia hanya mampu bisik je. Dan lagi lemah manusia bila mana manusia itu terpengaruh dengan bisikan syaitan. Allahu Akbar. Jadi tak nak tuan-tuan perempuan, kita perlukan kekuatan untuk cegah daripada syaitan ni. Kita perlukan kekuatan untuk mencegah diri kita daripada mendengar hasutan syaitan. Maksudnya hati kita kuatlah.
Hati kita ni kuat. Bila hati kuat, kita akan dapat automatically reject ataupun tolak segala bisikan-bisikan ni. Bisikan syaitan ni, syaitan sebut tadi dua. Pertama, bisikan syaitan daripada iblis, di kalangan iblis dan jin. Yang kedua, bisikan syaitan daripada manusia, kerana manusia juga akan bisik ke perkara yang untuk membuat kesyaitanan. Cuma kita tak panggil lah manusia itu syaitan, ya. Kita panggil dia, kalau ada pun kita panggil setan, ya, setan. Kita panggil dia syaitan, kita kaum ni syaitan sungguh, tidak, ya. Masa saya belajar dulu di Jordan, ya, lecturer tu kalau dia marah, dia tak marah pelajar, dia akan marah syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kata dia. Jadi pelajar-pelajar yang bising pun terasa diri mereka macam syaitan lah. Sebab alamak, lecturer kata minta lindung daripada syaitan. Jadi dia ketuk meja, dung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi pelajar-pelajar diam, pasal tahu dah tu syaitan tu. Dia marah lecturer, dia marah student, tapi dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya syaitan yang menggoda anak-anak budak-budak tu yang bermain. Allahumma salli alaihi. Terima kasih kepada Siti Maisyarah yang hadir pada pagi ini. Terima kasih hadir. Jauh daripada Kertih, ya. Terima kasih, ya, masya-Allah. Hajar Aziz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi penduduk neraka. Surah Al-Fatir ayat ke-6. Terima kasih kepada semua. Jadi syaitan ini, dia punya fokus satu je, iaitu ajak manusia buat maksiat untuk masuk neraka. Itu dia punya fokus kehidupan dia. Jadi kalau kita orang yang bijak, kita ikut ke tidak? Kalau kita orang yang bijak, kita tak akan ikut lah. Tapi sebab kita ada nafsu. Nafsu ini seringkali tewas dengan pujuk rayu syaitan. Nafsu yang gagal dibendung oleh hati. Sebab tu kata Imam Ghazali dalam kitabnya yang lain, dalam kitabnya Al-Arba'in fil Usuluddin, nak kena jaga, nak memastikan hati ni kuat, kena tinggalkan banyak berkata-kata. Tinggalkan kathratul kalam, tinggalkan banyak bercakap. Yang kedua, tinggalkan kathratul ta'am, tinggalkan banyak makan. Yang ketiga, tinggalkan kathratun niyam, tinggalkan banyak tidur. Yang keempat, banyak tidur tu maksud tidur lebih masa lah. Kalau 5 jam sehari tu just nice, 6 jam okey lah. Lebih maksudnya terlampau panjang sangat, sampai subuh pun terajak, tinggalkan. Yang keempat, tinggalkan al-hasadu, tinggalkan hasad, dengki dengan orang. Ini semua menyebabkan hati kita rosak. Yang kelima, tinggalkan hubbud dunya, cintakan mal, cintakan harta. Hubbul mal, cintakan harta ini boleh merosakkan hati. Jadi nak tak nak, kita kena kuatkan hati supaya hati ni boleh tahan nafsu. Dia boleh rasionalkan kenapa nafsu nak buat. Tak? Sebab hanya sekadar sedap je pergi. Oi, sedap tuan-tuan. Kalau kita dapat, kalau hidup hidup ini menjadikan nafsu sebagai matlamat, Allahu Akbar, apa beza kita dengan binatang? Ya, orang yang bijak tu dia mencari dunia ini untuk mencukupkan dirinya sahaja, bukan untuk bermewah-mewah. Ya, ada orang tu dia boleh naik basikal pergi ke Bentong, kemudian patah balik. Sebab apa? Sebab dia minat. Minat yang diderungi oleh nafsu. Maksudnya benda tu benda haruslah. Kalau dia nak naik basikal, silakan. Manusia boleh pergi ke Temerloh, naik motor Kuala Lumpur ke Temerloh untuk makan ikan patin tempoyak, ikan patin masak tempoyak. Kita boleh pergi ke Muar untuk makan laksa Muar. Sedangkan dekat Kuala Lumpur ada je. Kita boleh sanggup pergi ke Ipoh ke utara untuk makan nasi kandar baik punya. Kan? Sebab apa? Sebab nafsu kita yang nak. Kita suka buat sesuatu itu sampai sebab nafsu yang nak buat. Jadi cara sekarang ni, kita kena pastikan nafsu ini been guarded ataupun dikawal dan dipanggil apa? Dipanggil sedang dirangsang oleh siapa? Dirangsang oleh hati yang nak buat taat. Sebab itu ada orang boleh sembahyang duha 12 rakaat. Ada orang boleh buat qiyamul lail setiap malam 8 rakaat. Ada orang boleh solat qabliyah, ba'diyah, zuhur, asar, maghrib, isyak, ba'diyah, qabliyah, subuh. Sebab apa? Sebab nafsu dia dah seronok nak buat. Ya, dia rasa dia lemas dia rasa seronok dengan buat ibadat. Sebab nafsunya telah pun dia dah rasa kemanisan iman, nafsul lawamah. Ya, kita nak ada nafsu
yang mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni bila dia buat baik tu rasa sedap manis je. Baca Quran tu sedap je. Pergi dengan kuliah subuh sedap je. Ini dengan kuliah subuh ngantuknya tang gitu je. Tak apalah, itu janji Nabi kan, alaihi musakinah. Tapi nak ceritanya bila kita buat baik, biar sampai buat baik itu rasa nikmat. Bukan kita buat rasa terpaksa. Kalau kita buat ibadah itu rasa terpaksa, kita kena kuatkan hati supaya hati itu boleh memujuk nafsu untuk rasa manis buat ibadat. Ya? Jadi nafsu ini perlu disaluti dengan hati yang nak buat taat. Biar nafsu itu bersama-sama dalam buat taat. Ini tidak fizikal je buat taat, hati nak buat taat, tetapi nafsu itu memberontak untuk buat maksiat. Bila buat maksiat 2 jam tak apa. Tengok bola 1.5 jam tak apa. Kalau mengaji Quran 5 minit je dah penat dah lah penatnya. Itu maksudnya nafsu dia gagal ikut nafsu. Nafsu gagal untuk menghayati kemanisan ibadat. Ya, betul kepada Puan Sherry Anson, masya-Allah. Masya-Allah. Baik, memang sudah menjadi tabiat syaitan untuk selalu musuhi anak Adam. Mereka akan selalu perang anak Adam siang dan malam. Sedangkan kita sering lalai dengan perkara tersebut. Syaitan tak pernah rehat ya tuan-tuan dan puan. Dia punya tujuan dia adalah untuk tarik semua anak Adam masuk neraka. Bagaimana iblis telah berbai'ah, dia telah berjanji di hadapan Allah Taala untuk tarik semua anak Adam masuk dalam neraka. Itulah misi dan visi syaitan, ajak manusia pergi ke dalam neraka. Allahu akbar. Rugilah, rugi. Sebab Allah Taala nak suruh kita ke syurga. Punya mudah Allah Taala sediakan ibadat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Tapi ada juga orang yang buat maksiat untuk pergi neraka. Bukan apa maksudnya kita tidak marahkan orang itu buat maksiat, kita marahkan pelakuannya. Ustaz, soalan kalau macam iman tengah turun tu macam mana Ustaz? Perlu lawan balik ya? Kata soalannya Best Hunters ni, kalau iman tengah lemah itulah kadang-kadang nafsu mengatasinya dan akhirnya kita terjebak dengan maksiat. Jadi di saat kita iman lemah, kita perlukan support system. Support system ni apa? Sistem sokongan. Sistem sokongan daripada mana? Yang pertama, kawan-kawan yang baik. Kita pada kawan-kawan yang baik ni, Best Hunters ni, dia akan tolong kita untuk buat benda baik. Kita malas nak dengar kuliah. Tiba-tiba ada orang tag kita. Macam Kak Zah kata, terima kasih tak ada bunyi nak masuk, lain tak masuk. Kan? Kadang-kadang kita tak pergi ke kelas agama, tapi ada kawan remind, masuk kuliah. Kita pun masuk. Ini kawan lah. Kawan ini yang memberi kita sistem sokongan. Satu. Yang kedua, bi'ah solihah, environment. Maksudnya di saat kita malas nak buat taat, di saat malas kita buat taat, tetapi suasana rumah kita tu sentiasa dengan ketaatan. Ada Quran, ada buku hadis, ada poster tentang mengingatkan kelebihan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kita pun pandang baca, sesungguhnya orang dalam majlis ilmu ini akan didoakan oleh Allah, akan disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Nampak? Itu semua support system. Kawan yang baik, environment yang supportive. Yang ketiga, kalau iman tengah lemah, kita perlu buat apa? Nak lawan macam mana? Bukan sekadar kawan yang banyak support kita untuk buat taat, bukan sekadar environment yang taat, kan? Yang dipanggil external control ni. Dia ada internal control, dia ada external control. Malah pada masa itulah kita kena menggunakan akal untuk menolong iman. Kita kena gunakan akal untuk menolong iman. Sebab akal ada kalanya dia fikir logik, tetapi banyak masanya dia nampak bahawasanya kalau dia telah serasi dengan melakukan ibadat, akal boleh menguatkan iman dengan memikirkan hal-hal akhirat. Kan seronok kalau duduk akhirat. Kalau aku rasa duduk di dunia ni penat dan aku berehat, alangkah indahnya kalau boleh berehat di dalam syurga. Gitu akal. Akal lah yang akan bawa pergi sana. Akalnya bawa kita pergi ke syurga. Sebab itu Nabi SAW banyak membuai perasaan sahabat untuk nampak akhirat. Dan Quran juga membuai perasaan kita untuk nampak akhirat. Sebab apa sahabat boleh kuat untuk melawan syaitan? Sebab apa sahabat boleh lawan syaitan dengan kuat dan ialah boleh buat ibadat dengan luar biasa? Kerana apa? Kerana mereka nampak apa yang Nabi nampak sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nampak apa yang Nabi nampak,
maka kita akan nampak dunia ini terlalu kecil untuk diserabutkan minda, kan. Dunia ini terlalu kecil untuk kita terlalu fokus, kerana misi kita adalah untuk pulang ke kampung halaman di dalam syurga. Masya Allah, terima kasih kepada Abang Singa. Boy, nama Abang Singa rindu katanya. Baik, nanti kalau ada masa kita boleh ngopi. Dah boleh pergi, dah boleh merantas negeri dah ni. Baik. Perlu diperhatikan bahawa kita beribadah kepada Allah dan mengajak orang lain kepada keredaan Allah dengan lisan dan perbuatan. Semuanya itu bertentangan dengan perbuatan, cita-cita, kemahuan dan usaha syaitan. Kita akan ajak manusia buat taat, kita akan buat ketaatan itu, dan di mana syaitan awal-awal lagi tak suka. Syaitan tak suka kita buat taat, syaitan tak nak kita buat taat, bahkan syaitan akan berusaha untuk menyekat kita buat taat. Elok-elok nak buat taat, tak? Dia datangkan perasaan penat, datangkan perasaan was-was, ya. Bila kita baca Quran tiba-tiba dan tu mengantuk. Tapi bila main Facebook boleh pula bertahan sejam, ya. Siapa punya angkara ini? Angkara ini adalah angkara syaitan, ya. Dia mengantukkan kita di saat kita nak baca Quran, tetapi dia cerahkan mata kita bila mana kita tengok YouTube ataupun tengok TikTok. Zaman sekarang menengok TikTok. Terima kasih pada Amir Saifuddin, Masya Allah, kehadiran didoakan. Ya betul. Kalau kita mengaji tu rasa ngantuk je, rasa nak tertidur, dan tu nak tidur. Tapi kalau kita mengaji, kalau kita tengok TV, tengok bola, Manchester seri malam tadi, dua sama, cerah mata. Last minute 40 minit tambah 1, 90 minit tambah 1, 2 minit kecederaan, main 2 minit je. Semalam kawan saya dia hantar poster 40 minit plus 1, 90 minit plus 1. Maksudnya 2 minit je main, dia boleh seri tadi. Baik. Perkara itu berarti kita bersiap sedia untuk memerangi, melawan dan mengalahkan syaitan. Pada asasnya memang kita nak lawan syaitan. Sebaliknya syaitan juga telah bersiap sedia untuk berusaha untuk memerangi kita, menipu dan membinasakan kita. Malah apa yang paling syaitan inginkan adalah kehancuran kita, kerana syaitan tidak akan aman selagi dia tidak berjaya. Subhanallah. Ya, masalahnya sekarang ni syaitan ni dia bukan seorang. Syaitan ni berkumpulan, berjamaah dalam menggoda manusia. Kita kalau duduk seorang-seorang, kita seperti kambing yang terpisah daripada kumpulannya, yang serigala bersedia untuk makan kambing tu. Jadi kita kena duduk dengan environment, dengan bi'ah solehah, dengan kawan-kawan yang nak kita buat baik. Kita kena duduk dengan environment. We need that support system. Kawan yang baik, suasana yang baik. Kalau kita lemah sekalipun, ada kawan yang akan pick up kita untuk ke syurga. Ya? Sebab itu berkawan dengan orang yang baik-baik ini bukan sekadar dunia je untung, malah hari akhirat juga untung. Sebab kata Nabi SAW, ahli syurga ni akan cari kawan-kawan dia. Kalau tak jumpa di dalam neraka, tak jumpa dalam syurga, minta cari dalam neraka. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang kafir adalah teman dan sahabat syaitan. Orang-orang yang tidak beriman tidak pernah memerangi dan membenci syaitan. Padahal syaitan akan membinasakan mereka juga. Walaupun sebenarnya syaitan itu akan memusuhi orang-orang yang memusuhinya, tetapi syaitan menganggap ini sebagai satu urusan yang penting dan khusus. Syaitan juga mempunyai ramai pembantu dalam usaha menghancurkan kita, dan yang paling ganas adalah hawa nafsu. Selain itu masih banyak lagi helah baginya untuk masuk ke dalam diri seseorang, tetapi manusia tidak pernah menyedarinya. Orang yang tidak beriman akan menjadi bantuan kepada syaitan. Dia akan dihasut oleh syaitan, dan dia tak sedar bahawa diri mereka juga sedang ditipu oleh syaitan, ya. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, berkata Imam Ghazali, ada dua kaedah untuk mengalahkan syaitan dan menyelamatkan diri. Yang pertama, menurut pendapat ulama, cara menghalau syaitan adalah dengan memohon perlindungan dan dengan bersungguh-sungguh. Dan satu-satunya jalan dan tiada jalan lagi lain. Maksudnya kita minta pada Allah Ta'ala bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kita minta pada Allah tapi kita tidak bersungguh. Apatah lagi kalau minta pada Allah Ta'ala tetapi tidak faham permintaan itu. Dengan demikian, sebaik-baik jalan adalah terus bermohon pada Allah Ta'ala untuk menguasai syaitan. Maksudnya kalau contohnya
kita berhadapan dengan harimau. Kita tengah toreh getah, tiba-tiba ada harimau. Siapa yang pernah berpengalaman berhadapan dengan harimau di saat dia menoreh getah? Ini orang kampung lah, orang kampung dulu-dulu, bila dia toreh getah, pagi pukul 2 pagi dah turun untuk toreh getah, 3-4 pagi dah turun. Jadi ada harimau yang lapar. Jadi bila dia tengah toreh tu, dia dengar bunyi dengusan harimau. Dengar kan? Jadi apa yang perlu dia buat? Tidak lain dan tidak bukan azan ataupun minta pada Allah Ta'ala, ya. Kalau kita berhadapan dengan binatang buas dan sebagainya, kita azan. Kalau berhadapan dengan api yang marak, kita azan. Rumah terbakar, kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dengan binatang pun kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Binatang kita azan, Sebab kata Nabi SAW, seluruh binatang, pokok-pokok dan tumbuhan memuji orang yang sedang azan. Jadi kita harapkan bila kita azan itu, binatang itu tinggalkan kita. Jadi kita harapkan pada siapa masa itu? Pada Allah Ta'ala, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah cara yang terbaik. Satu. Yang dua, menurut ahli penolakan syaitan, kita harus berjuang sekuat tenaga menolak, mengusir, melawan dan menentang syaitan. Maksudnya kita tidak ada pilihan lain, memang kita kena lawan habis-habisan. Ramai yang panik, ustaz. Memanglah ramai panik, Tapi kalau kita tunjukkan keberanian kita, kan, dia memang akan, selalunya dia akan berfikir dululah, Sebab tu kalau kita tengok macam contohnya orang Maori dia punya tarian haka dia tu untuk menakutkan musuh tu, termasuklah kalau dia berhadapan dengan binatang buas. Maksudnya kita tingkatkan keberanian kita. Gitu. Tapi kalau kita boleh lari, kita larilah, Jangan nak lawan pula. Kalau kita boleh lari, kita lari. Tapi kalau dah keadaan tidak mengizinkan, dah kita one on one dengan dia pun memang lapar semacam, kita pun kena pegang penumbuk sulung ni, apa lagi rap bagi. Kalau dia terkam kita pun bagilah. Dan selalunya kita ingat Allah Ta'ala. Macam mana nak tenang dan selalu ingat Allah? Macam mana nak tenang dan selalu ingat Allah? Dua tadi tu. Kena ada kawan yang selalu ingatkan kita, dan kena ada environment yang support. Kita tampal petikan-petikan yang mana kita bangun tidur, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa mendoakan kebaikan, sentiasa bersama dengan kita. Kawan-kawan selalu mendoakan kita, buat environment yang sangat support. Panik, ustaz, macam mana nak lari? Kalau jumpa rimau, saya pun panik. Macam Atika, saya pun takut, Tapi nak buat macam mana dah? Kalau dia dah terkam, dah tak ada nak buat apa dah, Kita hanya perlu bertenang dan lawan. Begitulah umpama yang disebut oleh Al-Ghazali. Dengan demikian, sebaik-baik jalan adalah terus bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menguasai binatang itu agar ia menjauhkan kita. Menurut pandangan penyusun, jalan yang paling baik adalah menghimpunkan dua-dua cara tadi. Pertama sekali, mohon pada Allah Ta'ala daripada tipu daya syaitan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyelamatkan manusia daripada kejahatan adalah perkara yang amat mudah. Akan tetapi jika kita merasakan bahawa kita masih lagi boleh ditewaskan oleh syaitan walaupun sudah berdoa kepada Allah, maka ini merupakan satu ujian agar nampak kebenaran perjuangan dan kekuatan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk membuktikan kesabaran kita. Sungguh pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kaum kafir untuk mengalahkan kita, namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat berkuasa untuk menumpaskan kejahatan orang-orang yang kafir itu. Jadi maksudnya kita berdoa, pada masa yang sama kita kena melawan. Berdoa dan melawan. Jangan kita pasrah saja. Saya pasrah, ustaz, saya dah ditakdirkan saya tewas dengan pujuk rayu manusia. Akhirnya saya kalah dan saya buat maksiat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Dan supaya nyata apa yang diketahui Allah Ta'ala tentang orang yang tetap beriman, dan juga supaya Allah Ta'ala menjadikan sebahagian di antara kamu orang yang mati syahid. Surah Ali Imran 140. Dah kalau memang dah kita berhadapan dengan musuh, kita lawan sampai mati, kita mati syahid. Apa lagi yang kita nak, melainkan syahid itu martabat yang paling tinggi.
Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa la ya'lamas sabirin. Adakah kamu sangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah Ta'ala orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang yang sabar, tabah dan cekal hati dalam perjuangan? Surah Ali Imran 142. Bagaimana Allah tanya pada kita, kalau kita nak masuk syurga, takkan kamu nak masuk semudah tanpa diuji? Jadi kamu kena diuji dulu, dan sampai ada yang mati syahid kerana berhadapan dengan ujian, maka layaklah mereka dimasukkan syurga tanpa hisab, bidunil hisab. Begitu. Jadi hidup ini memanglah diuji. Jangan kita hanya fikir untuk tewas. Kata apa tu kan, jika kau fikirkan kau boleh, kau boleh. Kalau kita tewas, kita fikir tewas kalah, awal-awal lagi kita dah kalah, sebab kita punya minda kita telah pun mengatakan kita akan tewas, ya. Kan, terapi minda kita kena lawan. Apabila syaitan masih lagi mengganggu, maka di situlah datangnya mujahadah. Untuk memerangi dan mengalahkan syaitan, menurut para ulama pula ada 3. Kita perlu ketahui segala tipu daya syaitan hingga dia tidak akan berani mengganggu kita. Yang kedua, anggaplah ajakan syaitan sebagai satu perkara yang remeh. Jangan memberi sebarang perhatian dan jangan menghiraukannya. Yang ketiga, berzikirlah dengan lisan ataupun hati. Inna dzikrallahi ta'ala fi jambi syaitan kal akilati fi jambil ibn Adam. Sesungguhnya zikrullah itu menyakitkan syaitan seperti menderitanya anak Adam dengan penyakit pemakanan yang bersarang di perutnya. Subhanallah. Ya. Maka 3 kaedah untuk lawan syaitan ini. Yang pertama, kita kena tahu tipu daya syaitan. Yang kedua, remehkan tipu daya mereka. Yang ketiga, banyak ingat Allah Ta'ala, berzikir pada Allah Ta'ala. Walaupun kita nampak ini lebih pada teori, nak amalkan itu memang susah, tapi percayalah, kita kuatkan hati kita. Yang perlukan kepada tindakan, iaitu tinggalkan perkata yang kosong, tinggalkan banyak makan, kurangkan tidur, kurangkan hasad dengki. Bila hati dah kuat, hati mudah untuk memujuk diri untuk lawan bisikan-bisikan syaitan. Tapi masalahnya, kita cakap kita nak lawan syaitan, tapi kita punya cara kehidupan kita lebih kurang macam itulah. Okay. Kita nak lawan syaitan, tapi pada masa yang sama kita sedikit pun tidak melawan segala pujuk rayu syaitan. Subhanallah. Ya, kita perlu lawan, tuan-tuan dan puan, ya. Syaitan ini dia akan selalu datang pada kita. Subhanallah. Bisikan hati itu pada hakikatnya datang daripada Allah jua, maka terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, bisikan hati itu pada mulanya dinamakan khatir, dibisikan hati. Yang kedua, bisikan hati terjadi sesuatu dengan tabiat manusia yang disebut hawa nafsu dan nisbahkan kepadanya. Yang ketiga, bisikan yang berasal daripada malaikat mulhim dan dinisbahkan kepadanya. Yang keempat, bisikan yang berasal daripada syaitan yang dinisbahkan kepadanya dipanggil waswasah. Ia terjadi seiring dengan ajakan syaitan dan ajakan itu merupakan penyebab. Jadi insya-Allah pada minggu depan hari Rabu kita akan bicarakan jenis-jenis bisikan yang masuk ke dalam hati, yang hati ni asalnya kuat, lama kelamaan boleh rosak kerana bisikan syaitan yang bernama waswasah. Ya, dipanggil waswasah ini boleh merosakkan hati. Baik, mewakili barisan AJK Surau An-Nur mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Surau An-Nur untuk terus mengimarahkan pengisian surau dengan button like dan share, tekan button like dan share. Dan apatah lagi terus menyumbang kepada tabung dana surau yang perlukan kepada suntikan daripada tuan-tuan perempuan, iaitu Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Dananya adalah 0501 2010 05303038. Sumbangan tuan-tuan perempuan menyuburkan aktiviti-aktiviti ibadah, aktiviti-aktiviti keagamaan di surau, dan sekaligus kita mendapat pahala. Mungkin kita tak mampu nak berceramah, mungkin kita tak mampu untuk menyampaikan ilmu, mungkin kita tidak berada di bidangnya, tetapi kita mampu menjadi sistem sokongan. Kita menyokong program-program keagamaan dengan dana yang kita ada, maka banyak program-program keagamaan boleh dijalankan. Maka itulah yang disebut oleh Nabi SAW, ad-dal al-khair kafa'ilih. Orang yang suruh buat baik, maka dia akan mendapat pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu, tidak dikurangkan sedikit pun. Jadi apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian dan kehadiran semua.
Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada siaran atau minggu hadapan. Jangan lupa sediakan soalan, kita sama-sama berjawab pagi-pagi hari Rabu insya-Allah. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan bahaya ni. Soalan ustaz dah kahwin ke? Ini soalannya agak stres. Alhamdulillah sudah alhamdulillah. Jadi insya-Allah jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal sahabat-sahabat pecinta kuliah agama sekalian.